Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Alwani Zafira Khairul dalam 15 minit MMTV edisi 16 Oktober 2024. Kita mulakan dengan berita utama. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengesahkan terdapat unsur kekerasan melampau serta penderaan fizikal dan mental yang dialami tahanan etnik Rohingya di Depot Imigresen sementara Bidur. EAIC dalam kenyataan berkata penemuan itu adalah hasil siasatan pihaknya mengenai insiden 131 tahanan etnik Rohingya yang melarikan diri dari depot berkenaan pada 1 Februari lalu. Katanya hasil siasatan mendapati tindakan kekerasan dan penderaan terhadap tahanan etnik Rohingya telah bermula dari tahun 2020 hingga 2021 ketika mereka ditempatkan di kem wawasan Langkawi sebelum dipindahkan ke beberapa depot imigresen termasuk DISB. Jelasnya beberapa pegawai imigresen di DISB termasuk 2 orang pegawai yang pernah bertugas di kem wawasan Langkawi sebelum ditukarkan ke DISB dapati melakukan kekerasan melampau sehingga mengakibatkan kecederaan kepada tahanan tersebut. Sehubungan itu, EAIC yang menjalankan siasatan berdasarkan aduan diterima dan mengikut subsection 27-4 Akta Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan 2009 Akta 700 memutuskan untuk merujuk syur hukuman terhadap pegawai terbabit kepada pihak berkuasa tata tertib jabatan berkenaan. Tambahnya, punca insiden itu turut mendapati pegawai imigresen dan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia yang bertugas di DISB didapati tidak peka terhadap keadaan sekeliling sebelum insiden melarikan diri tersebut berlaku. Sebanyak 4,585 mangsa banjir daripada 1,337 keluarga yang membabitkan 7 negeri terpaksa ditempatkan di 36 pusat pemindahan sementara ekoran kawasan tempat tinggal mereka dinaiki air. Berdasarkan portal info bencana kebijakan Jabatan Kebajikan Masyarakat, sehingga pukul 2.50 petang tadi, jumlah mangsa meningkat sebanyak 1.24% berbanding sebelum ini dan Pahang menyaksikan negeri paling ramai mangsa banjir iaitu 1,692 orang. Kedah berada di kedudukan kedua dengan 1,472 mangsa banjir, diikuti Perak 1,198, Sarawak 105, Selangor 89, Melaka 31 dan Johor 17 orang. Dalam pada itu, Jabatan Meteorologi Malaysia turut mengeluarkan amaran ribut petir hujan lebat dan angin kencang bagi seluruh negeri Perlis dan Pulau Pinang, manakala beberapa kawasan di Kedah dan Perak pagi ini. Kementerian Dalam Negeri meminta sebuah media tempatan menyerahkan 3 nama yang terlibat dalam sindiket counter setting. Permintaan itu dibuat selepas media terbabit membuat pendedahan tersebut melalui sebuah artikel terbitannya baru-baru ini. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, ketiga-tiga nama itu seharusnya perlu diberikan kepada KDN untuk disemak dan diserahkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah bagi tujuan penangkapan. Tambahnya, kegiatan Erika perlu dibuktikan sebelum pihaknya menyerahkan perkara itu kepada SPRM. Beliau berkata demikian kepada Ahli Parlimen Kepong, Lim Lee Eng, apabila beliau memetik pendedahan yang dibuat media tempatan berkenaan isu pendedahan nama melibatkan sindiket counter setting. Sebanyak 114 kawasan dikenal pasti berisiko tinggi untuk kejadian tanah runtuh terjadi di sekitar Ampang Jaya. Menurut Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari, masih banyak kawasan yang berisiko untuk berlaku tanah runtuh namun semuanya dalam kawalan pihak berkuasa. Dalam pada itu, Amiruddin memaklumkan bantuan daripada Kerajaan Negeri Selangor telah diberikan kepada mangsa sebanyak RM500 untuk meringankan bebanan yang dihadapi. Sementara itu, Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, laporan berhubung insiden tanah runtuh di lereng bukit Jalan E6 Taman Melawati akan dikemukakan seawal esok. Jelasnya, laporan itu di bawah Plan Induk Cera Negara akan dikemukakan laporan khidmat nasihat pakar teknikal serta cadangan pembaikan kepada pihak Majlis Perbandaran Ampang Jaya.
Tambahnya, runtuhan berlaku sepanjang 30 meter dari kaki cerun dengan keluasan permukaan runtuhan seluas 500 meter persegi itu mengakibatkan 4 buah rumah terjejas dan terhalang oleh sisa runtuhan. Buat pembaca yang meminati cerita seram, anda boleh dapatkan koleksi kisah seram terbitan Utusan Malaysia dan Cosmo dengan harga berpatutan iaitu RM25 senaskah. Untuk pembelian, anda boleh melayari laman webshop.mediamula.com.my sekarang. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, caratan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi. Seorang banduan hayat yang terbabit dalam kes pembunuhan Kerat 8 23 tahun lalu akhirnya dibebaskan dari penjara pokok Sena Alostar Kedah pada 3 Oktober lalu. Khairul Anwar Zakaria, 64 tahun, menerusi akaun TikTok Abah Hayat Bukit Pinang menyifatkan tarikh 3 Oktober tersebut sebagai hari yang amat bersejarah dan bermakna dalam hidupnya. Katanya yang dikenali dengan nama Abah Hayat, dia dibebaskan daripada hukuman pemenjaraan sepanjang hayat atas kesalahan membunuh seorang individu yang dikerat 8 pada 4 Jun 2001. Menurutnya, setelah meringkuk 10 tahun di dalam penjara, kes itu dibawa ke Mahkamah Rayuan namun ditolak. Rentetan itu katanya hukuman hayat tersebut digantikan dengan hukuman penjara selama 35 tahun dari tarikh tangkap iaitu pada 2001. Dalam video sama, dia turut memaklumkan akan meneruskan perkongsian tentang perjalanannya di dalam penjara serta rentetan kes berkenaan. Syarikat pengurusan Armani Entertainment mengambil pendekatan mengunci mulut mengenai dakwaan menghalau keluar penyanyi naungannya Hasif Upin daripada rumah yang disediakan dalam tempoh 10 hari. Enggan mengeluarkan sebarang kenyataan buat masa ini, syarikat tersebut bagaimanapun memaklumkan dalam proses mendapatkan nasihat undangan berhubung isu tersebut. Sebelum ini, Hasif atau Muhammad Hasif Syahrudin, 32 tahun, mendedahkan pihak pengurusannya Armani Entertainment mengarahkannya segera mengosongkan rumah yang disediakan tanpa alasan munasabah. Terkenal melalui lagu berjudul Waktu, Hasif turut mendakwa kali terakhir dia menerima tawaran kerja daripada syarikat itu sekitar Jun lalu dengan bayaran RM600. Terdahulu, pengarah urusan syarikat berkenaan iaitu Datuk KK Chua membidas kenyataan Hasif dan menegaskan tuduhan penyanyi itu dilayan buruk sebagai palsu dan menyifatkan dia sebagai artis baharu yang tidak tahu bersyukur selepas pihak pengurusan mengeluarkan pelaburan besar untuk kerjayanya. Kita beralih ke berita dunia. Sebuah taman akuarium di China menerima kecaman ramai pengunjung selepas jerung gergasi yang dipamerkan di situ hanyalah sebuah robot. Xiaomengsha SeaWorld di Shenzhen yang dibuka semula pada 1 Oktober lalu selepas menjalani pengubahsuaian selama 5 tahun diserbu orang ramai yang mahu melihat tarikan utamanya iaitu seekor jerung paus. Namun mereka meluahkan rasa tertipu apabila mendapati jerung paus itu hanya sebuah alat mekanikal, malah menerusi beberapa gambar yang dirakam menunjukkan jerung robot tersebut mempunyai ruang yang jelas pada bahagian badan yang disambungkan. Berang dengan keadaan itu, pengunjung membanjiri laman sosial Xiaomengsha SeaWorld dengan komen-komen yang mengecam pihak pengurusan. Sementara itu, jurucakap Xiaomengsha SeaWorld dalam satu kenyataan berkata, pihaknya tidak menipu pelanggan, sebaliknya mereka mematuhi undang-undang larangan bagi memperdagangkan jerung paus. Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Kebangsaan melancarkan misi menyiasat dunia lautan di persekitaran sistem suria yang berpotensi untuk didiami.
Kapal angkasa Europa Clipper yang direka untuk meneroka bulan Eropah dalam orbit mengelilingi Mushtari itu dilancarkan di atas roket SpaceX Falcon Heavy dari pusat angkasa Kennedy NASA di Florida. Pelancaran kapal angkasa terbesar yang menelan belanja 22.41 bilion ringgit itu awalnya dijadualkan pada 10 Oktober lalu tetapi ditangguhkan akibat taufan Milton. Kapal angkasa itu membawa 9 instrumen dan eksperimen graviti untuk menyiasat lautan di bawah cengkerang ais tebal Eropah yang dianggarkan mengandungi 2 kali lebih banyak air berbanding bumi. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita terus ke segmen halal niaga minggu ini. Minat mendalam ibu bapanya terhadap pengendalian acara dan dekorasi menyebabkan Farah Atirah tekad untuk merealisasikan impian mereka dengan membuka perniagaan pengurusan acara. Bermula pada tahun 2020 di Putrajaya, visi Lanai Asmara adalah untuk membantu pelanggan mendapatkan majlis impian mereka yang cantik dan selesa. Jenis perkhidmatan yang kami tawarkan selain daripada wedding termasuk juga social events, we do birthdays, akikah, tahlil, seminar, corporate functions, annual dinner, anything janji acara lah kan. And since we are also now a full event management company, kami juga pergi ke mana klien perlukan perkhidmatan kami, tidak saja di venue kami sendiri. And untuk package kami pula, kami bermula daripada untuk package wedding, kita bermula daripada 13,900 sehingga up to 49,000, tapi itu adalah package yang kami tawarkan sedia ada. Kita boleh juga membuat package custom mengikut keperluan setiap klien itulah. Lanai Asmara juga menyediakan 2 buah dewan iaitu Mimosa dan Dewan Jannah mengikut tema yang bersesuaian buat pelanggan. Utama dalam bisnes ni is definitely selepas COVID yang kita nampak is dewan dan event management company tumbuh macam cendawan. Tapi yang tak bestnya is banyak yang letak harga tidak munasabah. Dan itu mengganggu persepsi klien di mana diorang expect dengan harga semurah sekian-sekian boleh dapat servis penuh, which is something yang agak susah untuk kami tepis sometimes. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memaklumkan harga silin beras tempatan perlu disemak semula dengan mengambil kira kos pengeluaran semasa serta pergerakan harga beras putih dunia. Ini kerana kata Menterinya Datuk Seri Mohamad Sabu, harga maksimum beras putih tempatan ketika ini pada kadar RM2.60 sekilogram dan tidak berubah sejak tahun 2008. Langkah tersebut katanya bagi memastikan rakyat mendapat harga berpatutan susulan peningkatan mendadak harga makanan itu di pasaran global. Jelasnya sejak 2008 harga lantai belian padi dinaikkan daripada RM750 per tan kepada RM1,200 per tan pada 2014 dan terkini pada kadar RM1,300 setiap tan manakala harga BPT masih kekal tidak berubah. Kita terus ke berita sukan. Beregu lelaki utama negara Aaron Chia dan So Hui memulakan kempen mempertahankan gelaran terbuka Denmark dengan langkah kanan selepas berjaya melangkah ke pusingan kedua pada Selasa. Pemenang pingat gangsa Olimpik Paris 2004 itu beraksi cemerlang dengan menundukkan beregu Jepun Kenya Mitsuhashi Hiroki Okumura 28-26, 21-11 dalam pertarungan sengit selama 49 minit.
Kemenangan ini juga mengekalkan rekod bersih mereka ke atas Mitsuhashi dengan Okumura setelah turut menewaskan pasangan yang sama pada Terbuka India 2024 dan Kejohanan Badminton Asia 2024. Menanti beregu tersebut di pusingan kedua esok adalah rakan sepasukan negara Man Wee Chong dan T Kai-Yun pada perlawanan yang dijadualkan pada jam 6 petang. Skuad Indonesia tewas 1-2 kepada China di Stadium Qingdao dalam aksi kumpulan C pada kempen kelayakan Piala Dunia 2026 malam tadi. Skuad tuan rumah dilihat tidak mempunyai masalah untuk membuka jaringan gol apabila Behram Abdulweli mempamerkan penyudah berbisa pada minit ke-21. Seterusnya, China terus menggandakan gol pada minit ke-44 menerusi Zhang Yuning sebelum whistle penamat babak pertama ditiup. Tersentak dengan itu, pasukan Sang Garuda akhirnya bangkit apabila hantaran jauh Arhan Pratama disudahkan Tom Hay pada minit ke-86. Keputusan tersebut kekal sehingga tamat perlawanan. Sementara itu, Indonesia dan China kini berkongsi 3 mata selepas mengharungi 4 aksi kelayakan Piala Dunia 2026. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 17 Oktober 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nur Alwani Zafira Khairul. Assalamualaikum dan jumpa lagi.